Saya hari ni ada 3 interview dengan wartawan. Mana aku nak ceramah lagi, mana nak interview lagi. Satu soalan yang wartawan daripada Sina tanya. Serangan paling hebat oleh UMNO, PAS dan Bersatu terhadap Pakatan Harapan ialah PH 22 bulan hancing. Dia kata. Serangan inilah yang menyebabkan runtuh sampai kerajaan Pakatan Harapan. Jadi macam mana pandangan saudara nak masuk pilihan raya ini dalam keadaan UMNO Barisan Nasional akan serang Pakatan Harapan 22 bulan hancing? Saya kata, kalau UMNO Barisan Nasional terus serang Pakatan Harapan 22 bulan hancing, sebenarnya itu sangat baik untuk kita. InsyaAllah kita akan menang. Wartawan kata macam tak faham, macam mana pula ni? Macam mana? Sebab maksudnya UMNO Barisan Nasional, PAS, Bersatu, dia tak faham hati nurani rakyat. Dan dia memperbodoh dan merendahkan akal rakyat. Rakyat memang sudah bagi isyarat kepada Pakatan Harapan bahawa rakyat tidak berpuas hati dengan prestasi 22 bulan. Saya sebagai pimpinan kanan Pakatan Harapan, saya tak pernah menafikan pun yang 22 bulan itu banyak yang boleh diperbaiki. Sudah tentu kita tahu keadaannya jadi begitu sebab itu bukan sangat kerajaan Pakatan Harapan. Itu kerajaan Bersatu. Sebab Perdana Menteri Mahathir, Menteri Kanan, semua ini, semua geng dia, semua. Yang dia lantik semua. Tapi tak apa. Kita sebahagian daripada kerajaan, walaupun banyak keputusan-keputusan yang salah itu bukan dibuat dengan secara bermesyuarat atau persetujuan Pakatan Harapan, kita terima. Kita terima kalau Perdana Menteri yang naik atas kekuatan Pakatan Harapan tu buat sial dengan Pakatan Harapan sekali kena. Kita terima. Bila rakyat hukum kita daripada satu pilihan raya ke satu pilihan raya, kita terima, saudara-saudari. Tak ada masalah, kita terima. Sebab itu, rakyat juga faham. Rakyat tahu bahawa rakyat telah sampaikan mesej kepada Pakatan Harapan, kalau kamu nak ada peluang sekali lagi, kamu kena pilih orang yang betul, menteri-menteri yang cerdik. Yalah, saya dulu, walaupun saya dalam Pakatan Harapan, aku pun nak mati tengok ada ke menteri yang Mahathir lantik dari Bersatu, orang suruh dia jaga usahawan, perniagaan kecil, dia sibuk nak buat apa? Kereta terbang. Lama-lama dengan dia terbang. Kita pun tak tahu dia kat mana dah sekarang menteri itu sekarang. Saya pun masa tu kata, ya Allahu Rabbi, kenapalah macam ini, kan? Jadi rakyat tahu sebenarnya bahawa mesej dan amaran itu telah diberikan kepada Pakatan Harapan. Kalau nak jadi kerajaan, pilih pimpinan-pimpinan yang lebih baik daripada yang ada sebelum ini daripada Bersatu. Sebab itu, saudara-saudari, saya tumpukan banyak masa dalam sebulan yang lepas sampai saya tak ada masa nak dedahkan skandal. Sebab apa? Sebab tu saudara-saudari tengok, UMNO kata, LCS dah mati ke, dah tak ada LCS ni, selamat kita nak masuk pilihan raya, skandal dah tak ada, Rafizi dah senyap. Bukan tak ada skandal, bukan saya senyap. Saya tumpu 1 bulan yang lepas untuk menyaring satu persatu calon-calon PKR untuk memastikan calon-calon ini seboleh dalam kedrat saya, ini adalah calon-calon yang terbaik yang kita boleh tampilkan kepada rakyat. Sebab kita dah terima dan faham mesej rakyat. Jangan ada lagi menteri yang tipu ijazah macam Zuraida Kamarudin. Tak ada dah yang tipu ijazah. Sebab itu awal-awal saya suruh diorang letak. Kamu nak jadi calon kan? Kamu letak. Aku cek satu-satu. Sama juga kamu nak jadi calon kan? 31 hari bulan, iaitu hari Isnin ini, semua calon-calon yang telah diumumkan itu kena hantar pengisytiharan harta secara akuan bersumpah.
Kalau ada lah kot calon, Zahir ada kat depan ni. Kalau ada lah calon-calon yang dah diumumkan, ada sebab kenapa PKR umum 1 minggu lebih awal daripada orang lain. Kami umum, Watikah tak dapat lagi. Seminggu ini, orang suruh buat pengisytiharan harta, kamu tak buat pengisytiharan harta, aku tarik balik pengumuman tu. Tak dapat Watikah, aku letak orang lain. Jadi, pastikan kita memang nak semak satu-satu. Sebab kita faham harapan rakyat. Susah payah nak tukar kerajaan, tiba-tiba kamu letak menteri kereta terbang. Tak ke rakyat marah? Sebab itu, mesej itu kita terima. Sebab itu kalau UMNO Barisan Nasional yakin mereka boleh menang pilihan raya ini dengan hanya ulang 22 bulan hancing, buatlah, kau buat. Kau buat, lepas ini kamu akan tengok Presiden kamu, Zaid Hamidi, tidur dalam sel penjara yang hancing yang macam kamu kata itu. Kalau kamu. Sebabnya begini, rakyat cerdik. Dia dah bagi mesej kepada Pakatan Harapan. Nak menang, you must do better. Not enough political rhetoric. Kena ada idea, kena ada penyelesaian, kena kerja kuat. Pada masa yang sama, rakyat juga tahu Pakatan Harapan berkerajaan 22 bulan. Lepas Pakatan Harapan jatuh Februari 2020, sejak Februari 2020 sampai sekarang ni, Oktober, ini ke Oktober kan November ni. Dia seksa tu jadi politik, hari pun dia tak ingat dah. Bangun ceramah sampai ke malam, tidur bangun ceramah, aku hari pun tak tahu hari apa ni, hari semua ni tak tahu dah. Sekarang Oktober lagi kan. Maksudnya daripada Februari 2020 sampai sekarang Oktober 2022, selama 32 bulan. 32 bulan berbanding dengan 22 bulan. 32 bulan tu agak-agak siapa kerajaan tu? Kerajaannya adalah ni 3 parti-parti yang konon Melayu ni. UMNO, PAS dengan Bersatu. Jadi pengundi biasa ni tahu. Baik, kami tak gembira dengan prestasi Pakatan Harapan. Kami dah bagi mesej 22 bulan. Sekarang kerajaan yang seterusnya dengan 2 Perdana Menteri selama 32 bulan. Kerajaan UMNO Barisan Nasional, kerajaan PAS Bersatu. Kalau dulu kamu kata kerajaan PH 22 bulan tu teruk sebab Melayu kena, China kontrol, India segala-galanya. Yang kamu 32 bulan, kamu dah jadi kerajaan ultra Melayu. Semua Melayu, kalau ikut yang 2-3 kerat bukan Melayu tu, kalau boleh pakai baju kurung, baju Melayu tiap-tiap hari pun, dia akan pakai baju kurung masuk Melayu. Itu betapa pekatnya kerajaan Melayu, UMNO Barisan Nasional, PAS Bersatu yang ada sekarang. Cuma rakyat nak kata, dulu kau cakap, keadaan teruk dulu, harga barang ke, hidup ke, peluang kerja ke. Kamu kata dulu teruk tu sebab PH ni hancing, sebab kerajaan itu dikawal oleh China dengan India. Habis yang 32 bulan selepas itu yang kamu semua kontrol, Melayu semua ni, kenapa keadaan lagi teruk? Sedangkan Cina pun berapa kerat sangat. Yang Cina tu pun macam tak Cina pun ada kat dalam tu. Cina pun tak ada. India pun tak ada. Kan kamu kata dulu, kalau Melayu menjadi teras kerajaan, segala-galanya akan selesai. Kami jadi kerajaan, tidak akan ada orang yang berani sentuh Melayu. Allah yarham adib, kami akan bela sampai bila-bila. Kesian budak tu, arwah tu. Jadi modal permainan perkauman mereka hidup-hidup. Sampai sekarang kita tak dengar cerita. Tak timbul lah, tak ada dah, tak timbul lah. Dulu dia kata, kalau kami menang, kita akan buat
Rang Undang-Undang 355 hukum hudud akan diperkasakan di Malaysia. Saya suka masa tu. Bagus juga nak kalau dibuat hukum hudud. Sebab antara orang pertama yang bukan saja kena potong tangan, tapi tangan kiri, kanan dan kaki adalah Najib. Sebab dia yang mencuri. Sebab tu saya diam je. Buatlah cepat-cepat. Mula kita hantar Najib, kemudian kita hantar Rosmah, kemudian kita hantar Zaid. Tak boleh mencuri dah lepas ni kan? Tapi tak buat pun. Sekarang ni dah 32 bulan. Pernah ke tidak saudara-saudari dengar? Sikit je. Pernah tak dengar? PAS duk cerita pasal rang Undang-Undang 355 memperkuatkan hudud. Pernah dengar hudud dah sekarang? Pernah dengar hudud dah? Tak ada dah. Tak ada hudud dah. Pernah nampak tak orang ramai-ramai kena angkut dari satu Malaysia? Pakcik yang patut duduk masjid pun, dia angkut juga pergi Padang Merbuk. Pernah nampak? Tak ada dah. Serius lagi. Masa dia nak ambil alih tu, dia kata Allah yarham adik kami bela. Hudud kami angkat. Islam terbela. Melayu. Tak ada apalah sampai sekarang. Jadi akhirnya rakyat. Yang saya sebut ni sebab ada Melayu, Cina, India. Orang Cina dengan orang India saya faham. Dia takut. Macam mana kalau orang Melayu ni akan termakan dengan sentimen perkauman. Saya nak beritahu uncle, aunty, pakcik, makcik. Ramai budak Melayu macam saya. Bukan macam Najib, saudara-saudari. Ramai budak Melayu ni cerdik, pandai, boleh fikir, boleh faham. Tahu dosa pahala, tahu baik buruk. Banyak budak Melayu boleh tahu bahawa memang kalaupun kita tak bersetuju dengan prestasi 22 bulan Pakatan Harapan, kita juga tahu asal usul semua isu perkauman yang dibawa dan direka-reka oleh UMNO Barisan Nasional PAS Bersatu ini, satu puncanya daripada mereka. Keduanya adalah kerana dia duk main isu perkauman ini semata-mata sebab dia tak ada jawapan untuk mentadbir. Dia tak tahu macam mana nak selesai masalah. Keadaan makin teruk dan makin teruk, mata wang makin jatuh, dia tak tahu nak jawab. Dia makan gaji buta, jadi menteri, gaji ratus-ratus ribu. Kalau jadi kerja dekat syarikat swasta dah lama kena pecat. Tapi dia tak boleh jawab. Bila dia tak boleh jawab, dia membodohkan. Dia ingat orang-orang Melayu yang muda, yang sederhana umur macam saya, semua ingat tak cerdik macam penyokong-penyokong dalam parti dia. Saya nak sebut dan bagi keyakinan kepada semua yang hadir dan yang menonton di luar. Orang selalu tanya, kenapa PKR boleh menang di kawasan-kawasan yang campuran dan sebagainya? Saya selalu ingatkan Anwar Ibrahim. Saya selalu ingatkan pimpinan parti, jangan kita rasa bongkak bila kita menang tu di Wangsa Maju, di Setiawangsa, di Pandan, di Ampang. Semua ni kawasan Melayu paling kurang 50-60% ni. Bukan semua majoriti Cina tak. Kita ada kawasan yang 70-80% Melayu. Kita menang. Kita menang bukan sebab Anwar Ibrahim hebat ke, Rafizi Ramli ke, Zahir Hassan ke, tak. Dengan perasaan. Dia sebenarnya sebab budak Melayu makin cerdik dan makin matang tiap-tiap tahun. Memang ada lah yang geng-geng yang duk ulang hancing-hancing tahu perkauman ini. Tapi dari satu tahun ke satu tahun, orang Melayu, orang Cina, orang India tahu kebajikan dan kesejahteraan harian kita. Masa depan anak kita. Mutu kehidupan kita bukan bergantung kepada soal kaum. Mutu kehidupan kita bergantung kepada kecerdikan dan keamanahan pimpinan-pimpinan yang kita lantik menjadi menteri. Jadi sebab itu juga saya nak beri keyakinan terutamanya kepada yang bukan Melayu, jangan bimbang. Yakinlah saudara-saudari daripada orang Melayu yang ada
di dalam masyarakat kita, we know what to do, my friends. We know what to do, insya-Allah. Kita tahu bahawa tanggungjawab kita sebagai kumpulan majoriti negara ini untuk mengangkat, melatih, memastikan bahawa pimpinan-pimpinan Melayu yang datang daripada PKR dan PH ini bukan saja cerdik, bukan saja amanah, bukan saja cekap, tapi ada jiwa yang sayangkan orang yang susah, tak kisah daripada kumpulan mana pun. Ada hati yang lembut, tahu bahawa kalau kamu ada kuasa, it is your duty to help the downtrodden. Dan kebanyakan yang susah itu adalah datang daripada orang Melayu, hanya dengan keadaan melantik kerajaan yang begitu, menteri-menteri yang begitu, insya-Allah barulah kerajaan itu tiap-tiap hari bekerja sepenuh masa, penuh usaha untuk menyelesaikan masalah yang dah 60 tahun UMNO Barisan Nasional tak selesaikan. Yang Zahir dah cakap, yang pimpinan-pimpinan dulu dah cakap, soal perumahan, soal gaji, soal rasuah, soal harga barang, soal pendidikan, semua ini yang tiap-tiap hari makin mengheret hidup kita sebagai keluarga makin susah. Baik? Dah boleh balik ni. Nampak macam tak berganjak. Saya nak balik ni kan. Dah dekat pukul 12. Okey. Jadi sebab itu, terima kasih banyak-banyak penuh. Saya setiap malam dapat gambar-gambar daripada ceramah dan juga program kita di seluruh Malaysia di kerusi-kerusi yang penting. Malam ini Nurul Izzah ada di Johor Bahru berkempen dengan Akmal Nasir di kawasan majoriti Cina. UMNO dan MCA kata orang Cina sudah kembali menyokong Barisan Nasional dan dengan peralihan undi Cina itu maka Pakatan Harapan tak boleh menang. Akmal hantar gambar tadi, lebih kurang sama ramai kalau bukan lebih ramai daripada ini. Akmal tulis, macam inilah gelombang tahun 2018 dahulu. Saudara. It is coming. It is coming. InsyaAllah. It is coming. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Kita ada 3 minggu. 3 minggu yang cukup penting. Kerana ini masa depan anak-anak kita. Saya macam biasa, saya minta, saya tutup untuk naikkan semangat kita mengenai tanggungjawab kita menukar dan meletakkan kerajaan dan pemimpin yang betul-betul akan jadi hamba rakyat dalam 3 minggu daripada sekarang. Saya sebut ayo, saudara-saudari jawab dengan Malaysia. Saya sebut kita, saudara-saudari jawab boleh. Okey? Ayo! 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 Kita! InsyaAllah kita boleh hantar Zahid ke penjara lepas 19 November. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Sese, nandri, vanakam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.